Soalan muka surat 80, soalan 5. Lukis bulatan dalam lukisan isometri menggunakan kaedah 4 pusat pada rajah. Okey, jadi untuk lukisan isometri, bila kita lukiskan bulatan, kita gunakan dua kaedah. Sama ada gunakan kaedah 4 pusat ataupun kaedah koordinat berdasarkan keadaannya. Okey. Jadi sekiranya kamu diberi bulatan pada pandangan unjuran ortografik, kamu kan ada pandangan atas, pandangan hadapan dengan pandangan sisi. Okey, jadi sekiranya bulatan tu berada pada pandangan atas, inilah pandangan atas. Jadi kamu tak boleh lukis terus dengan menggunakan jangkar lukis. Apa yang kamu kena buat, kamu kena gunakan kaedah 4 pusat ni untuk melukis bulatan pada pandangan atas. Bila kita pindahkan ke sini, kita kena gunakan kaedah 4 pusat. Sekiranya bulatan tu berada di hadapan, sekiranya lah, berada di hadapan pula, maksudnya sini hadapannya. Jadi bulatan tak boleh lukis terus dengan jangkar lukis, kena gunakan kaedah 4 pusat untuk pindahkan bulatan pandangan hadapan ni ke sini. Jadi sisi pun sama. Sekiranya sisinya bulatan, bila kita pindahkan, maksudnya kena pandang dari sinilah. Kamu nampak bulatan tu. Tapi bulatan tu kena lukis dengan menggunakan kaedah 4 pusat. Bagaimana bina bulatan dalam menggunakan kaedah 4 pusat? Kamu boleh ikut video cikgu ini. Okey, jadi untuk 4 pusat, kamu kena setiap satu ni kamu kena dapatkan 4 kotak. Kotak tu seperti bentuk apa? Bentuk rhombus. Okey, jadi kita dapatkan 4 kotak tu kena sama besar. Jadi kita kena gunakan titik tengah. Jadi kita gunakan jangkar lukis untuk lukiskan titik tengah dulu. Okey, cikgu gunakan kamera supaya kamu boleh nampak dengan lebih jelas. Kita tepatkan titik tengahnya. Kalau kamu ukur betul-betul dapatnya, tengok ukurannya berapa. Okey, 9 point, cikgu set dari 1 Jadi 9.4. Baik, cikgu gunakan jangkar lukis untuk dapatkan titik tengah. Jadi sebelum tu cikgu pastikan dulu yang ini ada tak berada 30 darjah. Sebab isometri 30 darjah. Pastikan 30 darjah. Kalau tak 30 darjah, kamu ajar sampai dapat 30 darjah. Dua-dua belah isometri, dua-dua belah 30 darjah. Okey. Jadi dah selaraskan di atas ni ya. Okey, jadi cikgu dapatkan titik tengahnya. Kemana dapatkan titik tengah dia? Bagi 2 lah, dapatkan titik tengah. Tak apa silap. Tak apa silang, tak apa. Okey, kamu boleh dapat sampainya bersilang. Okey, dah dapat bersilang. Jadi tujuan kita nak dapatkan titik tengah sahaja. Pindahkan terus ni, boleh dapat titik tengah. Okey, ini titik tengahnya. Okey, jadi dari titik tengah ni kamu boleh lukiskan. Okey, ini selari kan. Kalau ini titik tengah ni, bila kita pindahkan mestilah dia jadi titik tengah juga. Okey, sebelah sini pula kita pun nak dapatkan titik tengah. Okey, tak apa. Kita nak dapatkan, kita buat atas sajalah.
Sebelah sini. Dapatkan titik tengah. Kena juga buat atas dan bawah. Kalau tak dapat tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya kat mana? Ini titik tengah. Okey, jadi dari titik tengah kita buat garisan ke atas. Okey. Okey, jadi kita sudah bahagikan kepada 4 bahagiannya sama. Sekarang kita perlu tengok bucu mana. Mesti ada satu bucu untuk segi 4 tepat ni. Bukan segi 4 tepat. Untuk segi 4 ni, okey, kamu akan nampak salah dua, ada dua bucu di mana sudutnya lebih daripada 90 darjah. Dan ada dua bucu di mana sudutnya kurang daripada 90 darjah. Kalau kurang daripada 90 darjah, sudut itu akan nampak macam mulut tikus. Tahu tak mulut tikus? Mulut tikus macam mana? Mulut tikus ni kecil kan? Mulut tikus. Ni tikus. Tahu tak tikus? Tikus kan kecil. Tikus mulutnya kecil kan? Mulutnya kurang daripada 90 darjah. Kita tak nak mulut tikus. Kita nak sudut yang lebih besar ataupun kita panggil sudut cakah. Okey, ini sudut tirus. Tikus tirus. Sudut sudut tirus, macam lah ni sudut tikus. Ini kurang daripada 90 darjah. Dan satu lagi adalah sudut cakah. Sudut cakah lebih daripada 90 darjah. Okey, jadi kita gunakan sudut cakah. Ini jadi kamu boleh lihat di sini ya, segi 4 ni. Ini sudut macam tikus. Mulut tikus. Jadi ini sudut tirus. Ini sudut pula sudut cakah. Untuk sudut yang cakah ni, okey, kita akan sambungkannya kepada tanda yang bersebelahan lah. Okey. Jadi kamu boleh lihat di sini, cikgu akan sambungkan sudut bucu sudut cakah ni kepada perkara titik tengah yang dua lagi. Ini kita sambung ke sini. Okey, ini pula kita sambung ke sini. Okey, sudah dapat. Sekarang kita boleh melukis. Melukis mangkuk. Okey, gunakan cangkal lukis. Bila kamu letak di sini, kamu akan mendapati panjang ini sama dengan panjang ini. Okey, kamu lukis saja. Okey. Jadi sudut cakah yang satu lagi ni kita sambung juga kepada titik tengah yang kamu buat tadi. Takkan kamu sambung sini. Kalau kamu sambung sini dapat garis lurus. Sambung sini barulah nampak satu garis yang panjang kan. Jadi kamu sambung. Dan ini juga pun sambung dengan ini. Sebab kamu buat 4 titik tengah. Takkan kamu sambung dengan sini. Kalau kamu sambung dengan sini, dapat satu garis yang selari dengan sisinya. Kalau kamu sambung dengan ini pun akan jadi selari dengan sisinya. Jadi jangan. Kamu ambil 2 titik tengah yang lain. Jadi dari sini juga kamu akan mendapati jarak ini sama dengan jarak ini.
Jadi kita lukiskan. Okey, inilah bulatan. Dan yang sudut tirus ini pula kamu ambil titik tengah yang ini. Ambil titik tengah ni, berjejarikan berjejarikan sini. Kamu buatkan lengkuk. Dan sebelah ini yang tirus ini kita letakkan di sini. Satu lengkuk. Jadi kita sudah siap bulatan untuk pandangan sisi. Yang pandangan sisi kita pindahkan sini. Inilah bulatan yang kita akan lukis pada lukisan isometri. Okey. Jadi kita buat sebelah hadapan pula. Kita sudah ada titik tengah ini. Kita gunakan saja ini untuk pindahkan ke sini. Ni titik tengah macam mana? Titik tengah, carilah titik tengah. Mana jangka lukis? Okey, gunakan jangka lukis. Pensel apa? Pensel H, 2H. Ini kaisan binaan. Kita dapatkan titik tengah. Panjang, tak cukup panjang tak apa, kita boleh panjangkan. Tak nampak bawah. Pekatkan sikit, nanti kamu tak nampak. Bagi dua. Nak bagi dua, gunakan cara ini. Inilah asas yang kamu telah belajar sebelum ini. Bagaimana cari titik tengah. Okey, sambungkan. Jadi inilah titik tengah. Mari 30 darjah kan. Okey, dari titik tengah ni kita lukis ke atas. Okey. Jadi, kita cari sudut cakar. Sudut cakar kat sini. Jadi sudut cakar yang ini kita sambung ke titik tengah yang lain. Takkan kita sambung titik tengah ni. Kalau titik tengah ni dia selari dengan sisi, tak boleh. Ini sambung dengan sini, sambung. Okey, dan ini pula sambung dengan ini titik tengah. Takkan sambung dengan sini. Kalau sambung dengan sini selari dengan sisi. Jadi sekarang jangka lukis dah boleh lukiskan jawapan anda. Dari sini ke sini sama jarak, ke sini sama jarak, mesti sama jarak. Okey, jadi lukiskan lengkuk. Ini lengkuk dia. Okey, jadi kita buat sebelah lagi dari sudut cakar. Mana sini sudut cakar, sudut yang lebih daripada 90 darjah boleh test. Lebih dari 90 darjah. Kalau ini sudut tikus ni kurang daripada 90 darjah. Okey, ini yang besar ni, sudut yang cakar ni, yang besar ni, sambung dengan dua titik tengah. Di sini bolehlah kamu lukiskan. Okey, jadi untuk yang sudut tikus ni, tirus yang kecil ni, kita gunakan
Yang kecil ni jari yang kecil. Yang kecil ya, sudut kecil gunakan jari kecil. Jadi dari sini. Sini kita boleh lukiskan lengkung. Okey, dari sini lukiskan lengkung. Okey, dah siap. Ini untuk pandangan hadapan. Kita pindahkan sini. Bulatan akan jadi macam ni. Bagaimana dengan pandangan atas? Okey, kita ada titik tengah. Bila ada titik tengah, kerja jadi senang. Kita ambil terus titik tengah ni. Ni dah 30 darjah kan. 30 darjah. Jangan ambil 60 darjah. Okey, dah siap. Ini titik tengah. Kita cari sudut cakar. Ni sudut cakar. Sudut cakar. Jadi yang cakar ni kepada dua titik tengah yang situ. Oops. Okey. Jadi dari sini cakar ni bolehlah kamu lukiskan lukiskan lengkung. Okey, dan sudut cakar yang ini sudut besar ni dan sudut besar ni ke titik tengah. Ini ke titik tengah. Besar ke titik tengah. Dari sini juga lukiskan lengkung. Sudut kecil ni, sudut tikus ni, ambil lah yang ni. Yang jari kecil ni. Jari kecil. Sudut tirus. Okey. Cantik kan? Okey, jadi ini bulatan kalau kita pindahkan dari pandangan atas. Okey, inilah cara kamu jawab soalan ini.